Duri Yang Maha Mulia Sultan Selangor, kalau kita ingat dalam muka depan sebagai besar daripada surat khabar, utusan Malaysia, berita harian, dalam sinar harian, surat khabar utama, dalam news, dalam berita-berita TV menyebut Sultan Selangor sebut memang wujud fenomena mengkristiankan orang Islam, memurtadkan orang Islam di DUMC. Statement. Beta kecewa, beta sedih, sebut, beta sedih. Tetapi beta tidak mengizinkan dibawa ke mahkamah sebab orang JAIS semasa membuat penyiasatan kurang teliti. Ada beberapa perkara-perkara teknikal yang tidak diambil kira, menyebabkan kalau dibawa ke mahkamah dikhawatiri akan kalah dalam mahkamah, menyebabkan perasaan serba salah dan menyebabkan kredibiliti JAIS akan terancam. Itu lebih kurang titah baginda. Macam mana negeri besar nak nafikan ini? Macam mana menteri tak pernah tanya saya. Saya ada rangkaian 56 orang. Menteri besar tak pernah tanya saya. Wakil menteri besar tak pernah tanya saya. Wakil menteri besar tak pernah ambil tahu hal ini. Tapi 2 hari yang lepas dicabarnya saya dalam sinar harian, muka depan, buktikan Hasan Ali. Kalau betul-betul wujud apa yang dikatakan proses pemurtadan orang-orang Melayu, orang Islam di Selangor ini. Ratusan, ribuan. Nanti kami akan tunjukkan. Tadi di Kuala Terengganu kita tunjukkan interview dengan mereka yang sudah dimurtadkan, mereka yang sudah dibaptize, cakap Melayu, orang Melayu, rupa Melayu seluruhnya. Bukan dia seorang, bukan isterinya, bukan ini suaminya, bukan anaknya, bukan adiknya, bukan kakaknya. Ratusan lain kalau mengikut pandangan dia, ribuan lain. Dan proses pemurtadan ini datang ke Cukar, datang ke Kemaman, datang ke Teluk Kalong, datang ke Kidal, datang ke Ibul, datang ke Selika. Mereka membawa kekuatan pendakwah Kristen daripada seluruh dunia, daripada Norway, daripada Sweden, daripada Holland, daripada United Kingdom, daripada Australia, daripada Amerika, daripada Canada. Yang paling ramai sekarang ialah daripada Korea Selatan, daripada Filipina, daripada Indonesia. Tiap-tiap orang yang datang ada PhD, kadang-kadang ada 2 PhD, satu orang ada 2 PhD. Pengajian dalam psikologi, pengajian dalam anthropology, pengajian dalam social psychology, pengajian dalam Islamic studies, bukan Islamic studies, pengajian mengenai religion, agama, pengajian mengenai comparative religion, perbandingan agama. Orang ini Kristian, orang ini pemimpin Kristian, orang ini ketua-ketua Kristian. Datang di Malaysia, tiap-tiap orang datang 1 tahun tinggal di Malaysia. 1 tahun. Engkau pergilah ke Kuala Terengganu, engkau pergilah ke Maman, engkau pergilah ke kampung-kampung, engkau pergilah Pengkalan Pandan, engkau pergilah Kampung Jaya, engkau pergilah taman rumah murah Gong Limau. Bayang tuan, Hasan Ali nak senyap. Hasan Ali tak ambil tindakan sebagai ekstro agama. Saya nak sebut Hasan Ali telah bertindak. Saya nak sebut Hasan Ali tuan-tuan telah menghadapi risiko. Apa risikonya? Dipecat daripada kelas, risiko besar. Dipecat daripada exco, risiko besar. Hasan Ali menghadapi kedua-duanya tuan-tuan dan puan-puan. Kedua-duanya. Mana orang pas? Orang pas keluar daripada mulut orang lain. Tuan-tuan tak dengar daripada Hasan Ali sendiri. Tak ada orang pas semaman yang telefon saya. Tak ada seusaha pas semaman telefon saya. Tak ada orang semaman datang ofis saya, jumpa, nak dengar cerita daripada saya. Orang pas tak bagi orang pas datang kemari. Hasan Ali nak datang sini, orang pas tak bagi orang pas datang. Tadi kita ada program tuan-tuan di Kuala Terengganu, 6,000 orang, 6 ke 7,000 orang di stadium tertutup di Kuala Terengganu. Kita cerita mengenai
akidah Islamiyah dalam program yang namanya himpun. Orang PAS tak datang, orang PAS tak dibagi datang, orang PAS dihalang daripada datang, orang PAS disekat daripada datang. Orang PAS boleh berhimpun berdemonstrasi, namanya bersih. Orang PAS boleh berhimpun berdemonstrasi, berbagai-bagai lagi tuntutan di bawah human rights, bersama dengan DAP, bersama dengan PKR. Tapi orang PAS tak boleh datang hal akidah. Betul kau bayangkan, wahai orang-orang PAS, tuan-tuan tak berfikir kena memikirkan. Tuan-tuan tak boleh datang majlis mengenai akidah. Tuan-tuan tak boleh mendengar cerita akidah yang benar-benar datang cerita daripada mulut mereka yang terlibat, mulut mereka yang sudah dimurtadkan. Apa nak jadi kita dengan ketua-ketua kita? Apa nak jadi ketua-ketua PAS? Yang diputus PAS, seusaha PAS kawasan, bendahari EDP PAS kawasan. Gunalah logik akal. Saudara bercerita tentang akidah bagi nak gila dalam hal mengenai kita punya usrah dalam tarbiyah kita. Akidah. Tapi bila dalam lapangan kita cerita akidah, orang pasti sekat daripada datang. Contoh saya nak sebut salah satu dari perkara yang disebut yang menyebabkan saya dipecat. PAS telah memutuskan supaya pimpinan PAS tidak menyertai himpun atas tiga sebab ini tuan-tuan perempuan. Saya hadir dalam mesyuarat 3 sebab jangan hadir himpun. Pertama, dia kata himpun tu majlis UMNO. Tuan-tuan cuba buktikan tuan-tuan. Kita dah buat 6 kali himpun ni. Melaka Negeri Sembilan kita dah buat, Perak kita dah buat, Kuala Lumpur kita dah buat, Negeri Sembilan kita dah buat, InsyaAllah Terengganu kita dah buat, Johor kita akan buat. Tuan-tuan, cari satu bukti yang ini anjuran UMNO. Cari satu bukti himpun dikeluarkan oleh UMNO. Cari satu bukti himpun dibiayai oleh UMNO. Kesian tuan-tuan, orang-orang yang genuine atas nama akidah, peniaga-peniaga tanpa mahu nama mereka disebut menyumbang. Orang-orang korporat yang sedar tanpa mahu nama-nama mereka disebut menyumbang. Orang-orang yang sedar tentang peri pentingnya kita menangani murtad, menyumbang. Saudara, saya juga nak menyebut insyaAllah tuan-tuan puan ya, tentang persik dalam bahas. Siapa dia persik? Mungkin orang pasti tak boleh jawab. Saya dah bersama-sama dengan mereka naik presiden PAS, Pesuruh Jaya PAS selama 8 tahun, naik presiden 6 tahun. Sejak saya masuk PAS 15 tahun, tak pernah saya tidak menang menjadi ahli jawatan kuasa PAS pusat. Saudara, saya nak bagi tahu saudara, kumpulan-kumpulan persik ini, kumpulan yang tak sok cita-cita mereka nak pergi ke Putrajaya. Pertama, kumpulan yang menyokong habis-habisan Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat, Ketua Pembangkang Pakatan Rakyat. Sokong masalah moral yang berintik-intik, masalah moral yang bertarik arus yang sedang dihadapi oleh Ketua Umum ini, diketepikan, ditutup sebelah mata oleh parasit-parasit. Pasal nak pergi Putrajaya. Bayang masalah moral yang sedang dihadapi. Tak kisahlah apa keputusan hakim dalam kes dengan Saiful Bahri. Saudara-saudara, semua rakyat, semua mereka yang bertanggungjawab, semua mereka yang berkaitan, minta dia supaya buat sumpah laknat. Kes-kes yang lalu, kes-kes, rangkaian kes, bukan satu kes, rangkaian kes-kes, rangkaian kes-kes akan menjadi tenggelam, akan menjadi susut
akan menjadi hilang kalau dia bersumpah laknat. Orang lain dah sumpah laknat, saya pun dah sumpah laknat. Kenapa dia tak sanggup nak sumpah laknat? Saya kawan baik dia, sama pengajar di universiti, sama umur. Kalau dia tua pun tua 2-3 bulan daripada saya. Saya hormati dia satu masa dahulu, saya bersama dia satu masa dahulu. Tapi saya tidak boleh bersekongkol dengan orang yang hilang moral, orang yang tidak ada moral, orang yang moral tercemar. Apalagi di akhir-akhir ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia minta penduduk dunia, masyarakat dunia bersama-sama membantu menjamin Israel, keselamatan Israel itu dipertahankan. Dia minta seluruh penduduk Islam dunia, bahkan seluruh penduduk dunia, negara dalam dunia, kerajaan dalam dunia, bersama-sama membantu mempertahankan Israel, untuk menentukan Israel terus wujud, untuk menentukan Israel terus membunuh orang Palestin, untuk menentukan Israel terus memburu orang-orang Palestin, pelarian-pelarian Palestin, untuk menentukan Israel boleh terus-menerus mengepung dengan peluru berpandu pemimpin-pemimpin Palestin. Presiden PAS telah membuat kenyataan. Antara kenyataan yang paling tegas yang saya salut, tuan-tuan, saya hormati kenyataannya. Tapi setakat mana kenyataannya boleh dipertahankan oleh parasit-parasit ini? Apa dia kata? Adalah haram membuat kenyataan menyokong Israel, negara yang diwujudkan secara haram. Tentang itu adalah haram menyokong, membuat kenyataan yang menggambarkan sokongan kepada negara Israel yang kewujudannya adalah haram. Macam mana tuan-tuan saudara? Macam mana parasit-parasit itu? Haram. Tapi kenapa terus bersekongkol dengan dia? Kenapa terus tunduk dengan dia? Kenapa nak jadikan dia Perdana Menteri? Kenapa nak melonjakkan dia ke Putrajaya dari Perdana Menteri? Dia sebut, aku nak jadi Perdana Menteri. Dalam penjara pun aku nak jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, orang PAS, sedarlah orang-orang PAS, sedarlah orang-orang PAS, fikirlah orang-orang PAS. Mursyidul Am pula mengeluarkan satu kenyataan yang lebih hebat tadi. Apa dia kata? Kamu tarik balik kenyataan kamu. Kamu buat kenyataan dengan Wall Street Journal, tarik balik kenyataan kamu, atau kamu saman Wall Street Journal. Oh, ini satu kenyataan yang sangat hebat, tuan-tuan. Saya yakin kenyataan itu keluar hasil daripada saya dipecat, sebagian daripada implikasi pemecatan saya ini. Bayang tuan-tuan, tapi terus bersekongkol. Parasit-parasit menjunjung, membawa orang ini ke sana kemari, mempertahankan tindakannya, mempertahankan dia sokong Israel, mempertahankan dia membunuh orang-orang Palestin, mempertahankan bumi, tidak mempertahankan bumi Palestin, tapi menjunjung hasrat untuk membela Israel. Dan akhirnya kalau mereka ke Putrajaya, saya yakin, saya yakin daripada kajian saya, pengamatan saya, kajian-kajian yang dibuat oleh orang lain, di antara perkara yang mereka buat kalau mereka dapat Putrajaya adalah memberi pengiktirafan kepada Israel. Tuan-tuan tak sokong dia? Tuan-tuan tak sokong dia? Tuan-tuan mau mati sekalian. Akhirnya saudara, saya ingin berpesan kepada saudara teman-teman PAS pada malam ini. Malam ini saya serius, saya tak ada sedikit pun nak ketawa, nak menyebabkan orang ketawa. Saya serius datang ke kemaman ini. Serius tadi masa saya berucap di Kuala Terengganu. Malam ini tuan-tuan dan puan, saya nak menegangkan daripada isi hati saya. Saya nak orang PAS seluruh Terengganu, pimpinan PAS, Putrajaya PAS, Timbalan Putrajaya PAS, seluruhnya sampai ke akar umbi untuk memikirkan balik. Pertama, perlu tak PAS terus bekerjasama dengan DAP yang terang-terang menentang, tak mahu Islam. Nombor dua, perlu tak orang PAS terus bersekongkol
dengan ketua umum Pakatan Parti Keadilan Rakyat dan ketua pembangkang Pakatan Rakyat, kerana cara hidup, masalah-masalah yang dihadapi, risiko-risiko yang dia sedang hadapi, pas terpalit dengan masalah-masalah dia. Tiga, macam mana pas nak bersekongkol dengan orang ini, dengan pimpinan ini, pimpinan PKR ini, padahal pimpinan ini menyokong Israel. Wahai orang PAS, tuan-tuan takkan Perdana Menteri menyokong Israel? Tuan-tuan takkan Perdana Menteri yang akan mengiktiraf Israel? Tuan-tuan takkan Perdana Menteri yang akan bekerjasama dengan Israel? Tuan-tuan tak Perdana Menteri yang tidak menidakkan Palestin, yang menidakkan ulama-ulama Palestin, yang membunuh kanak-kanak Palestin, yang memperkosa orang-orang perempuan di Palestin, yang menyebabkan 4,5 juta orang Palestin meninggalkan bumi Palestin, menjadi orang buruan, menjadi orang-orang buruan, menjadi pelarian-pelarian. 4,5 juta, 4.5 million yang berada di Jordan, yang berada di Egypt, yang berada di Mesir, yang berada sebagai lagi ke Saudi, ke Syria. Tuan-tuan, yang keempat, saya nak beritahu teman-teman PAS pada malam ini khasnya. Saudara, saya meramalkan untuk pilihan raya umum yang ke-13 yang akan datang, parti yang akan menang besar-besaran dalam konteks Selangor, negeri-negeri yang banyak pendukung DAP, dalam konteks Selangor, parti yang akan menang besar-besaran ialah DAP. Parti yang juga akan menang walaupun tidak berapa besar ialah PKR. Parti yang akan menjunam, merundum, menjunam, jatuh ialah PAS. Sebab PAS sudah meninggalkan negara Islam, PAS sudah keluar daripada landasan, PAS dari kuda tunggangan kepada DAP, PAS dari kuda tunggangan kepada ketua umum Parti Keadilan Rakyat atau ketua pembangkang. PAS bekerjasama dengan ketua umum yang akan akhirnya dikatakan oleh penulis akan mengiktiraf Israel. PAS bersekongkol dengan mereka yang mempunyai rekod moral, rekod akhlak yang tidak ada punya tekuk selain daripada pemimpin yang sedemikian. Saudara-saudara, PAS kena bangun, PAS kena identiti sendiri. Saya dah jumpa orang, tuan-tuan, macam-macam jenis orang. Profesor-profesor saya jumpa, orang universiti saya jumpa, orang korporat saya jumpa, orang bisnes saya jumpa, orang biasa saya jumpa, pemimpin masyarakat saya jumpa. Dia kata, kenapa PAS mesti tanggung segala baggage? Kenapa PAS mesti tanggung segala salah laku orang-orang lain daripada parti lain dalam pakatan? PAS kena tanggung kesalahan-kesalahan ketua umum Parti Keadilan Rakyat. Malam ini diceritakan ada salah seorang daripada pemimpin tertinggi ditangkap khalwat. PAS kena tanggung, PAS kena bagi tangan.